masih lagi berada di dalam bab al-mawaqit, iaitu bab berkaitan dengan hadis-hadis yang memberitahu kepada kita tentang waktu-waktu solat. Kita akan masuk pada hadis yang berikutnya dan masih lagi dalam tema yang sama, iaitu tema yang berkaitan dengan waktu solat. Wa an Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-'asra thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsa al-madinah wasyamsu hayyah wa kana yastahibbu an yuakhkhira min al-'isha wa kana yakrahu an-nawm qablaha wal haditha ba'daha wa kana yantu min salatil ghadah hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu wa kana yaqra'u bis-sittina ila al-mi'ah muttafaqun alaih. Wa indahuma, yakni di sisi Bukhari dan Muslim, min hadisin Jabir wal isya'u ahyanan yuqaddimuha wa ahyanan yuakhiruha idza ra'ahu mujtama'u ajjal wa idza ra'ahum abta'u akhar was-subhu kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalliha bighalas. Wa li Muslim min hadisin Abi Musa fa aqama al-fajra hina inshaqqa al-fajr wan nasu la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dha. Kesemua hadis ini merupakan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan hadis yang akhir, siapa yang ada kitab boleh tengok, nampaklah di situ hadis yang terakhir, iaitu hadis daripada Abi Musa, ialah hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim sahaja, tidak Bukhari. Wa an Abi Barzah al-Aslami, daripada Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu. Siapa Abi Barzah ni? Beliau nama sebenarnya ialah beliau merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya adalah Nadlah bin Ubaid ataupun lebih dikenali dengan Nadlah bin Amr al-Aslami. Beliau memeluk Islam dan turut bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa peristiwa penting dalam Islam ini, termasuklah dalam peristiwa Fathul Makkah, iaitu pembukaan kota Makkah. Fathul Makkah, dia terlibat di pihak kaum muslimin. Dia terlibat bersama-sama dengan kaum muslimin, yakni dia telah memeluk Islam sebelum daripada peristiwa pembukaan kota Makkah. Kerana ada orang yang Islam selepas Fathul Makkah dan ada orang yang Islam lebih awal daripada itu. Mereka yang Islam sebelum Fathul Makkah ni mempunyai kedudukannya yang tersendiri. Mereka ini ada kelebihan daripada mereka yang beriman lewat ataupun selepas daripada Fathul Makkah. Oleh kerana orang zaman dahulu, yakni zaman Nabi SAW, tidak ada rekod-rekod tarikh yang dicatatkan hari sekian, tahun sekian. Maka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, apabila nak menyebut tentang sahabat ataupun yang kemudian daripada itu para muhaddisin, ahli hadis, kadang-kala untuk menyebut kelebihan sahabat tertentu, mereka merujuk kepada peristiwa-peristiwa yang sahabat itu terlibat. Maknanya peristiwa-peristiwa di mana para sahabat ini terlibat membayangkan, memberi maksud kepada golongan muhaddisin untuk mengenal pasti, kerana setiap peristiwa-peristiwa yang dilalui oleh para sahabat bersama dengan Nabi SAW ini menyebabkan mereka ada kelebihan-kelebihan yang berbeza-beza antara satu dengan yang lain. Dan itu menjadi ukuran ataupun manaqib untuk kelebihan seseorang itu jika dia terlibat dengan apa-apa peristiwa penting bersama dengan Nabi SAW. Sebagai contoh, kalau
seseorang itu masuk Islam dan terlibat dengan peperangan Badar, maka para sahabat yang terlibat dengan peperangan Badar ini, mereka akan dikenali ataupun mereka ini digolongkan sebagai ahli Badar. Yang mana ahli Badar ni ada keutamaannya. Sebagai contoh, bila Nabi SAW wafat, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dilantik sebagai khalifah Islam yang pertama sebagai pengganti kepada Nabi SAW. Jadi pada peringkat awal, hari awal Abu Bakar menjadi khalifah, dia melakukan kerja harian seperti biasa, pergi ke pasar, berniaga. Lalu di pertengahan jalan, Umar melihat keadaan tersebut dan menegur Abu Bakar, mengatakan bahawa engkau tak patut dah buat kerja-kerja biasa ni, kerana engkau ada tanggungjawab yang lebih penting untuk memelihara ataupun untuk menjaga urusan umat Islam. Maka sepatutnya tidak sesuai dah sebagai khalifah pergi ke pasar untuk menjual dagangan dan sebagainya. Tapi Abu Bakar menjawab, aku juga ada keluarga, aku juga memerlukan menyediakan nafkah untuk kaum keluargaku, untuk memberi mereka makan. Maka Umar Al-Khattab bila mendengar hal itu, dia kata, tak apa, engkau pergi balik, pergi jaga urusan umat Islam, aku akan berjumpa dengan ahli Badar. Maknanya Umar akan bermusyawarat dengan ahli Badar. Di situ menunjukkan ada keutamaan para sahabat yang menyertai perang Badar di dalam menentukan sesuatu dasar ketika itu. Maka setelah Umar bermusyawarat dengan ahli Badar, maka mereka semua bersetuju untuk membayar gaji kepada khalifah. Baik. Begitulah juga kalau sahabat-sahabat ini terlibat dengan peristiwa-peristiwa besar yang lain, seperti peperangan Uhud, seperti Bai'ah Aqabah. Mereka ini semuanya mempunyai kelebihan ataupun fadilat yang tersendiri berdasarkan kepada pentingnya peristiwa-peristiwa yang mereka terlibat. Baik. Sahabat ini, yakni Abu Barzah ini, dia terlibat dengan peristiwa Fathul Makkah. Maka ahli-ahli hadis bila mahu menterjemahkan rawi sahabat dalam sesuatu hadis yang diriwayatkan oleh mereka, maka para muhaddisin akan menyebut peristiwa yang mereka ini terlibat bersama dengan Nabi SAW. Kemudian disebut juga peristiwa yang mereka terlibat selepas zaman Nabi SAW. Umpamanya mereka terlibat dengan Abu Bakar dalam peristiwa memerangi orang murtad, ataupun mereka terlibat dengan peperangan-peperangan yang berlaku pada zaman Umar radhiyallahu anhu, seperti peperangan Qadisiyah dan lain-lain. Disebut peristiwa-peristiwa di mana mereka ini terlibat. Dan Abi Barzah Al-Aslami ini, dia ini meninggal di Khurasan menurut sebahagian para ulama, dan sebahagian yang lain mengatakan dia meninggal di Basrah. Namun kebanyakan daripada kalangan para ulama ini menyebut Abu Barzah Al-Aslami ini meninggal di Marwah Khurasan. Dan inilah dia para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka tidak pernah berasa cukup dengan apa yang telah mereka lakukan bersama-sama dengan Nabi SAW demi memperjuangkan agama ini. Tak ada seorang pun yang kata cukuplah apa yang telah aku lalui dengan Nabi SAW, seperti berperang bersama dengan Nabi dalam peperangan Badar, Uhud dan seumpamanya. Apa lagi yang lebih baik daripada itu? Maka tak perlulah aku buat sesuatu lagi selepas ini, kerana apa yang telah dilalui bersama dengan Nabi itu tidak ada yang lebih baik daripada hal tersebut. Tidak ada falsafah itu dalam hidup para sahabat ini. Selagi mana ada hayat mereka di kandung badan, mereka akan terus berjuang membawa obor Islam ini. Sebab itulah kita tahu ada sahabat yang meninggal jauh daripada tempat asal mereka, iaitu semenanjung tanah Arab. Umpamanya Abu Ayyub Al-Ansari, dia ni meninggal di Turki. Kalau nak ikutkan, dia merupakan seorang sahabat Nabi yang Nabi menumpang tinggal di rumahnya ketika peristiwa hijrah ke Yathrib. Jadi tentulah besar fadilatnya, sebab Nabi menumpang di rumahnya. Tapi dia tidak merasakan itu adalah satu-satunya perkara yang cukup bagi dia
untuk dia besok berhujah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat kelebihan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam suratul Asr disebut beriman dan beramal soleh, kemudian berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Tak cukup hanya beriman dan beramal soleh sahaja, tanpa ada dua perkara lagi, iaitu berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kalau kita hanya beriman dan beramal soleh sahaja tanpa yang dua lagi, kita masih lagi daripada kalangan orang-orang yang rugi. Baik, muslimin dan muslimat rahimahumullah. Maksudnya para sahabat ini, selagi mana hayat mereka di kandung badan, tidak ada istilah pencen bagi mereka untuk memperjuangkan agama ini. Selagi mana hayat masih ada pada diri mereka, mereka akan terus memperjuangkan, membawa obor Islam ini ke mana sahaja demi menyebarkan dakwah Islam supaya ini tersebar luas di serata dunia. Sebab itu kita lihat ada sahabat yang meninggal jauh daripada tempat asal mereka. Baik. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-'asr. Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang asar. Summa yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal Madinah wasyamsu hayyah. Kemudian dia kata Nabi sembahyang asar dan kemudian seseorang daripada kami balik ke tempat tinggalnya fi aqsal Madinah. Fi aqsal Madinah bermaksud pada penghujung Madinah, di mana Abu Barzah bercerita Nabi SAW sembahyang asar, mereka berimamkan Nabi SAW. Setelah selesai daripada solat asar, seseorang daripada kalangan para sahabat ini pulang ke rumahnya yang mana berada di penghujung kota Madinah. Zaman tu kita kena letakkan diri kita pada zaman mereka. Kereta tak ada, yang ada hanya apa? Sama ada mereka ini berjalan kaki, naik kuda ataupun unta. Jadi dia ni pulang ke rumahnya di penghujung Madinah. Dan disebut juga di situ wasyamsu hayyah, dan matahari ketika itu hayyah. Hayyah ni maksud dia cahaya matahari itu masih terang dan kepanasan sinaran cahaya matahari itu masih terasa. Itu maksudnya. Maknanya waktu asar masih banyak lagi. Waktu asar itu masih panjang. Dan maksudnya juga masa Nabi mula solat asar hingga selesai solat, keluar daripada masjid, balik ke rumah yang paling jauh tinggal di penghujung Madinah, matahari masih lagi bright and hot. Masih lagi terang cahayanya dan masih lagi terasa bahang sinarannya. Apa maknanya tu? Yang perlu kita faham di sini, kenapa Abu Barzah cakap macam ni? Pada kuliah yang lepas, bila kita mula masuk pada hadis yang pertama yang menceritakan tentang waktu-waktu solat, ada disebut di situ masuknya waktu asar. Bila masuknya waktu asar? Masuknya waktu asar apabila bayang sesuatu itu mula menjadi lebih panjang daripada panjang sebenar sesuatu objek. Baik, kalau seorang lelaki berdiri di bawah matahari, bayang lelaki tersebut lebih panjang daripada tinggi sebenar lelaki itu. Jadi di situ menunjukkan bahawa bermulanya waktu asar. Jadi daripada detik itulah waktu asar bermula, sehingga bila? Sehingga dalam hadis sebelum ini menyebut hatta tasfarra syams, sehinggalah cahaya matahari itu menjadi kekuningan ataupun cahayanya menguning. Maksudnya waktu asar sentiasa ada selagi mana cahaya matahari tidak menjadi kuning.
sampai matahari kuning, habislah waktu asar. Itu adalah waktu asar. Bila bermula? Apabila bayang sesuatu itu menjadi lebih panjang sehinggalah cahaya matahari kekuningan. Maknanya bila matahari itu cahayanya sudah kekuningan, maka habislah waktu asar. Itulah waktu di mana kita kena solat. Baik. Para ulama bahagikan waktu asar ni kepada 5. Ini elok kita ambil perhatian dan perlu kita faham. 5 waktu pembahagian yang dibuat oleh para ulama berkaitan dengan waktu asar yang panjang ni. Yang pertamanya waktu fadilah, iaitu waktu yang paling baik untuk menunaikan solat asar, iaitu pada awal waktu. Kemudian waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar ini bermaksud waktu pilihan, iaitu dari awal waktu sehinggalah bayang sesuatu itu 2 kali ganda bayang tersebut dari segi panjangnya. Itu waktu pilihan. Yang ketiga, waktu jawaz bila karahah. Waktu yang harus seseorang itu boleh solat, tetapi bukan pada waktu yang terbaik. Sebab itu disebut waktu boleh. Waktu jawaz ni waktu boleh, masih lagi boleh menunaikan solat tanpa karahah. Maknanya bila disebut tanpa karahah itu bukanlah waktu yang terbaik dah untuk nak menunaikan solat asar. Cuma ianya harus, boleh dibuat, iaitu sehingga sebelum cahaya matahari menjadi kuning. Itu adalah waktu jawaz bila karahah. Yang keempat, waktu makruh, iaitu cahaya matahari sudah kuning. Bila cahaya matahari itu sudah mula menguning, maka makruh bagi seseorang itu untuk menunaikan solat asar pada diri dia sekiranya dia belum lagi menunaikan solat asar, iaitu sebelum waktu cahaya matahari ini mula menguning, bermaksud sebelum masuknya waktu maghrib. Sebab cahaya matahari ini mula menguning menunjukkan bahawa matahari sudah mula hendak tenggelam. Yang terakhir, waktu yang kelima, iaitu waktu bagi seseorang itu ada keperluan, keuzuran untuk melaksanakan solat pada 4 waktu sebelum ini. Waktu bagi seseorang itu ada keperluan, keuzuran untuk melaksanakan solat pada 4 waktu sebelum ini. Maknanya dia ada keuzuran sehingga dia tidak dapat untuk menunaikan solat daripada mana-mana 4 waktu yang telah disebutkan tadi. Oleh kerana dengan sebab adanya uzur seperti sebab sakit atau musafir atau kesempitan waktu, seperti seorang doktor ada pembedahan yang akan dilakukannya pada waktu asar dan waktu pembedahan itu adalah panjang, mungkin akan menyebabkan waktu asar habis sehingga dia merasakan tidak sempat untuk dia menunaikan solat asar, maka dia boleh buat pada waktu zuhur dengan jamak. Dan bagi orang yang musafir, dia bolehlah jamak dan qasar. Bagi orang yang tidak bermusafir dengan hanya semata-mata keuzuran, maka dia boleh jamak. Maknanya dia menunaikan waktu asar, dia menunaikan solat asar tadi pada waktu zuhur. Ini waktu yang kelima di mana dikatakan waktu seseorang itu ada keuzuran untuk menunaikan solat asar pada mana-mana 4 waktu yang telah disebutkan tadi. Baik. Balik pada hadis tadi, zaman Nabi SAW memang kita tahu jam belum ada lagi. Bila jam tak ada, maka Abu Barzah bercerita berdasarkan apa? Berdasarkan kepada suasana kejadian ketika itu. Apa kata dia? Nabi SAW sembahyang asar sehingga sahabat yang datang solat asar bersama dengan Nabi, kemudian sahabat ini pulang ke rumahnya, matahari masih lagi cerah dan panas. Apa yang nak diberitahu pada kita sebenarnya? Maksudnya Nabi solat asar betul-betul pada awal waktu asar masuk, sehingga kan baki waktu asar itu masih panjang. Itu yang disebut bila sahabat ini sampai ke rumahnya di penghujung Madinah yang paling jauh, cahaya matahari tadi masih lagi cerah dan masih lagi terasa hangat kepanasan sinaran matahari itu. Itu yang memberi faham kepada kita Nabi memulakan solat asarnya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, menunjukkan kepada kita Nabi melaksanakannya pada awal
asar. Bila masuk saja waktu asar, Nabi terus mengimamkan solat. Baik. Kalau Nabi solat asar pada waktu agak pertengahan, maka sudah bila sahabat ini balik ke rumahnya dan sampai ke rumahnya, sudah pastilah matahari pada ketika itu sudah agak redup. Kepanasannya pun sudah kurang. Apabila dengan ambil masa jalan kaki, nak sampai ke rumah, di penghujung Madinah pula, jauh. Jadi kalau Nabi menunaikan solat asar tadi di pertengahan waktu, sudah tentulah sahabat ini bila sampai ke rumahnya, cahaya matahari sudah mula meredup ataupun sudah tidak panas lagi. Jadi sahabat menceritakan kepada kita dalam hadis ini berdasarkan kepada suasana yang ada pada zaman itu. Baik. Kemudian Abu Barzah kata apa lagi? Hadis ini merupakan cerita daripada sahabat Nabi, iaitu Abu Barzah. Dia kata apa lagi? Wa kana yastahibbu an yuakhkhira minal isya. Dan adalah Nabi itu suka untuk melewatkan solat isya. Tapi kita kena tengok kenapa masa yang macam mana Nabi suka melewatkan isya, bukan sentiasa Nabi melewatkan isya. Jadi kita kena tengok waktu bila Nabi suka melewatkan isya. Apabila dia tengok, apabila baginda Rasulullah SAW tengok orang belum ramai lagi datang ke masjid untuk menunaikan solat, maka baginda tangguhkan pelaksanaannya. Baginda tunggu dulu. Dan di sini kita dah telah diberitahu berlaku khilaf para ulama sampai bila waktu isyak tadi. Pada kuliah yang lepas saya dah sebut waktu isyak ini juga berlaku khilaf di kalangan para ulama sampai bila berakhirnya waktu isyak. Di kalangan mereka itu berkata waktu isyak itu sehingga kepada 1/3 malam, iaitu dalam pukul, kalau kita nak disebahkan waktu isyak sekarang ni pukul 8:20 macam tu lah lebih kurang. Kita bagikan malam ni kepada 3 bahagian. 1/3 malam yang pertama itu lebih kurang sekitar pukul 11:30 malam hingga pukul 12 malam. Sampai situlah. Ini dalam mazhab Imam Ahmad dan juga Ibn Taymiyah mentarjih pendapat ini. Sebahagiannya pula mengatakan bahawa sehingga pertengahan malam, pukul 2, pukul 2 lebih macam tu. Selepas tu tak boleh dah, melainkan dalam keadaan darurat. Melainkan dalam keadaan darurat dan ada keuzuran seperti mana yang disebutkan dengan sebab kesempitan waktu ataupun ada perkara lain yang perlu didahulukan, yang melibatkan nyawa umpamanya, maka dia bolehlah buat selepas daripada waktu tadi. Baik. Mazhab Al-Imam Syafi'i dan jumhur ulama menyatakan selagi mana tak masuk waktu subuh. Selagi mana tak masuk waktu subuh, masih ada lagi masa untuk menunaikan solat isyak. Bahkan ada juga yang menyebut bahawa qaul jadid dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Qaul jadid dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau tak salah saya minggu lepas saya dah sebut. Sebagaimana yang disebut oleh Dr. Abdullah Bassam dalam kitab dia ketika mensyarahkan hadis ini, dia mengatakan bahawa ada juga yang menyebut di kalangan para ulama ini, qaul jadid mazhab Imam Syafi'i juga memilih waktu solat isyak ini sehingga pertengahan malam sahaja. Ada yang mengatakan demikian. Jadi maka dengan itu, dengan khilaf yang agak banyak ini, perselisihan pandangan, perbezaan pandangan yang agak banyak ini berkaitan dengan waktu solat isyak ini bila berakhirnya, maka dengan itu saya mengajak kepada semua yang mengikuti siaran ini, janganlah kita sengaja melengah-lengahkan solat isyak tanpa sebarang keuzuran. Jadi kalau boleh, cubalah tunaikan solat isyak itu selagi ataupun paling lewat pun sehingga 1/3 malam yang pertama, iaitu sekitar pukul 11.30 ataupun pukul 12.30 malam. Kalau boleh elakkan selepas daripada waktu tersebut.
Kemudian Abu Barzah kata lagi dalam hadis ini, wa kana yakrahu an-naumu qablaha. Dan Nabi SAW itu tidak suka tidur sebelum daripada menunaikan solat Isya. Hal ini juga dibahaskan oleh para ulama berdasarkan kepada keperluan. Tapi dalam hadis ini Abu Barzah menyatakan bahawa Nabi tak suka tidur selagi mana tidak menunaikan solat Isya. Jikalau seseorang itu lepas sembahyang maghrib, katakanlah lepas sembahyang maghrib mengantuk sangat mata tu, nak buka mata pun tak boleh lah, payah sangat. Kalau dia solat Isya juga mungkin tak ke mana-mana solat dia. Jadi kalau begitulah keadaannya, maka tidaklah menjadi makruh untuk dia tidur sekejap sebelum dia menunaikan solat Isya. Jadi maknanya berdasarkan kepada keperluan. Kalau ada keperluan rasa untuk rehat sekejap, untuk tidur sekejap, maka tidurlah sekejap. Okay. Kenapa Nabi tak suka tidur sebelum menunaikan solat Isya? Para ulama bincang. Dia tak suka tidur tu kerana agama ke atau atas sifat manusiawi. Nabi tak suka tidur sebelum menunaikan solat Isya tu atas sebab agama ke ataupun atas sifat manusiawi, dia tak suka tidur sebelum Isya. Kebanyakannya mengatakan bahawa kerana Nabi bimbang. Kalau tidur sebelum Isya takut terlena, akhirnya tak solat Isya. Maknanya dari sudut faktor keinsanan lah. Dari sudut faktor keinsanan. Kerana Nabi ni tahu. Dan Nabi itu sendiri juga adalah seorang manusia. Baginda juga hidup sebagaimana kita. Ada kadang rasa letih, rasa penat, rasa mengantuk, tiba-tiba kadang-kadang rasa tak bersemangat. Jadi Nabi ini memahami kita ni manusia ni. Sebab itu Nabi itu dibangkitkan daripada kalangan manusia, bukan daripada kalangan malaikat, bukan daripada kalangan jin, supaya kita boleh mencontohi Nabi. Cuma dalam bab ini Nabi tak suka tidur selagi belum menunaikan solat Isya. Kerana Nabi bimbang, kalau tidur sebelum menunaikan solat Isya takut terlajak hingga ke subuh. Jadi kalau supaya apa? Supaya tidak jadi contoh besok di kemudian hari oleh orang lain. Kalau Nabi tidur sebelum Isya, Nabi tak apalah. Mungkin baginda Rasulullah bukan mungkin, semestinya baginda itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita ini peluang untuk terlajak tu kemungkinan besar ada. Jadi kita tengoklah diri kita, keadaan diri kita macam mana. Kalau kita okey aja, tidak ada rasa mengantuk, maka tak payahlah kita tidur selepas maghrib. Tunggulah waktu Isya itu. Bila masuk waktu Isya, kita pun tunaikanlah solat Isya. Jadi Abu Barzah kata Nabi SAW tidak suka tidur sebelum menunaikan solat Isya. Kemudian dia kata lagi, dia berat sikit, wal hadisu ba'daha, dan baginda SAW juga tidak suka bersembang-sembang selepas menunaikan solat Isya. Macam mana ni tuan-tuan? Kita bukan hanya bersembang lepas solat Isya. Lepas itulah kita ajak kawan kita yang tadi sama-sama solat jemaah Isya di masjid, pergi mana? Pergi lepak, mengetih di kedai mamak dan sebagainya. Jadi macam mana ni? Nabi berbual-bual selepas solat Isya pun Nabi tak suka. Juga baginda tidak suka bersembang selepas menunaikan solat Isya. Jadi kita lepas Isya, macam mana kita pada hari ini? Baik, tak apa, kita habiskan dulu hadis ni. Okay, sebelum kita nak pergi terus kepada hadis ni, disebutkan tadi Nabi tidak suka bersembang-sembang selepas menunaikan solat Isya. Namun apabila kita lihat kepada hadis-hadis Nabi SAW yang lain, umpamanya ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban, yang mana lafaznya agak berbeza sedikit di antara mereka berdua ni, di mana Umar Al-Khattab
radhiyallahu anhu mengatakan bahawa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasmuru ma'a Abi Bakrin fil amri min amril muslimin wa ana ma'ahuma. Ini dalam riwayat Tirmizi. Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembang bersama dengan Abu Bakar berkaitan dengan urusan orang Islam, dan aku berada bersama dengan mereka berdua. Itu lafaz dalam riwayat Imam At-Tirmizi. Dalam riwayat Ibn Hibban pula, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalu yasmuru 'inda Abi Bakrin al-lailata fil amri min umuril muslimin wa innahu samara 'indahu zata lailatin wa ana ma'ahu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus bersembang bersama dengan Abu Bakar pada waktu malam, membincangkan urusan yang berkaitan dengan urusan orang Islam, dan sesungguhnya dia telah bersembang di sisinya, maknanya bersama-sama dengan Nabi dan Abu Bakar ni, iaitu Umar, bersembang pada waktu malam. Menunjukkan bahawa Nabi bersembang bersama dengan Abu Bakar berkaitan dengan urusan orang Islam selepas menunaikan solat Isyak. Baik. Dalam urusan orang Islam, kata Abu Bakar, kata Umar, dan aku bersama mereka berdua. Okey. Maksudnya ada jugalah ketika-ketikanya Nabi bersembang selepas menunaikan solat Isyak. Dalam konteks hadis ini, Nabi bersembang dengan Abu Bakar dan Umar juga bersama dengan mereka berdua. Tapi apa yang dibincangkan? Apa faktor yang menyebabkan Nabi bersembang pada ketika itu? Kerana ada perkara yang berkaitan dengan orang Islam, urusan orang Islam yang perlu diperbincangkan. Baik. Jadi, maksudnya di sini juga, jika kita ada keperluan untuk berbincang, untuk berbual, untuk berborak dengan pada urusan-urusan tertentu yang contohnya yang perlu disegerakan, maka kita bolehlah berbincang, berbual walaupun telah menunaikan solat Isyak. Tak bolehlah kita rigid dengan hadis yang kita baca pada malam ni. Oh, Nabi tak suka bila lepas solat Isyak berbincang. Nabi tak suka. Maka kita pun tak nak berbincang walaupun perkara yang perlu dibincangkan itu perlu kepada keputusan segera. Tak boleh macam tu. Tak boleh kita memahami hadis ini secara literal. Di samping ada juga hadis-hadis yang lain yang menunjukkan kalau perlu kita berbincang, kita perlu berbincang walaupun selepas menunaikan solat Isyak. Kenapa? Kerana Nabi sendiri juga melakukan hal tersebut. Inilah juga caranya untuk kita memahami sesuatu nas di dalam syarak. Kadang-kadang suatu hadis itu, bahkan sesuatu ayat Al-Quran itu boleh difahami dengan kita membaca ayat Al-Quran yang lain ataupun dengan kita membaca hadis-hadis yang lain. Barulah kita dapat memahami. Maknanya kita menghimpunkan beberapa hadis yang berkaitan dengan tema yang sama supaya kita dapat memahami apa sebenarnya maksud yang dikehendaki oleh hadis tersebut. Baik. Jadi ringkasnya di sini, kalau kita ada keperluan untuk berbincang walaupun telah menunaikan solat Isyak, kita boleh terus berbincang. Contohnya apa? Kita ada tetamu yang baru sampai pada waktu setelah kita menunaikan solat Isyak, ada keperluan lain, maka tak perlulah kita menunggu. Cakap dengan dia, tak apa, aku nak tidur jap, nanti besoklah aku layan kau. Tak bolehlah macam itu. Baik. Dan pada waktu yang sama juga, hendaklah kita faham, kalau kita nak bersembang selepas Isyak ni, selain daripada dengan adanya keperluan, hendaklah kita juga melihat kepada keadaan diri kita. Kalau kita berbincang tadi sehingga larut malam, kalau akhirnya menyebabkan nanti pada diri kita ini susah untuk bangun subuh, maka kalau perlu berbincang juga, berbincanglah dengan kadar yang ringkas. Kalau boleh ditangguhkan, tangguhlah. Kenapa? Kerana takut kalau kita terus berbual, berbincang selepas solat Isyak, menyebabkan kita akan ambil masa yang lama, kita akan tidur lewat, dan akhirnya menyebabkan kita tidak bangun subuh, ataupun kalau bangun subuh pun setelah habis waktu subuh. Maknanya kita kena tengoklah
keadaan diri kita macam mana, hanya kita yang tahu diri kita ni macam mana. Orang lain tak tahu. Kita sendiri je yang tahu diri kita macam mana. Baik. Apatah lagi ya tuan-tuan, kalau dulu kan musim bola, Piala Dunia, kita tengok macam mana masyarakat kita, di mana mereka berhimpun pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, di kedai mamak untuk menonton bola. Itu kena tanya diri sendiri masing-masing. Esok subuh tu macam mana? Jangan sebab kerana duduk di kedai mamak pukul 2-3 pagi tengok bola, sehingga kan subuh esok tak bangun. Ini salah, menyebabkan, membolehkan kita berdosa. Kerana apa? Seolah-olahnya kita sengaja melakukan kesalahan, sehingga melakukan kesalahan untuk apa? Untuk melengahkan solat subuh tadi sehingga habis waktunya. Baik. Maksudnya kalau tak ada sebab, kalau tak ada keperluan, eloklah kita lepas solat isyak tu terus tidur. Supaya apa? Supaya subuh esok kita boleh bangun awal, ataupun kalau kita ini rajin bangun malam untuk tahajud, tidak menjejaskan kita untuk bangun malam bertahajud. Baik. Sebab itu Abu Barzah dia kata Nabi SAW tidak suka sembang selepas isyak sehingga menyebabkan tidur lewat. Apatah lagi jika tidak ada keperluan untuk tidur lewat atau sebarang sebab ataupun sebarang sebab yang perlu disegerakan. Baik. Seterusnya kata Abu Barzah lagi, wa kana yantafilu min salatil ghadah hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu. Dia kata adalah Nabi SAW selesai dari sembahyang subuh ketika seseorang itu sudah mengenali siapakah teman yang berada di sebelahnya. Ini satu lagi yang kita kena faham. Kenapa dia cakap macam ni? Kenapa Abu Barzah dia cerita macam ni? Dia kata, dan adalah Nabi SAW itu selesai daripada mengimamkan solat subuh ketika seseorang itu yang juga solat bersama dengan Nabi sudah boleh mengenali siapakah teman yang berada di sebelahnya. Sebab zaman Nabi gelap, lampu tak ada, hanya boleh disebutkan, hanya boleh diceritakan di sini berdasarkan kepada amarat ataupun tanda-tanda sahaja yang berlaku di ketika itu. Tandanya apa? Tandanya di sini Abu Barzah kata akhir ataupun selesainya solat subuh yang diimamkan oleh Nabi itu, kami boleh nampaklah siapa di sebelah kami. Kami boleh kenal lah siapa dia orang yang duduk sebelah kami. Itu nak menunjukkan apa? Waktu Nabi selesai mengimamkan solat subuh tu, masa tu sudah hampir-hampir cerah. Sehingga kan orang yang di sebelah boleh nampak, oh dia ni rupanya tadi masa mula menunaikan solat subuh dia tak nampak. Tapi bila dah selesai solat subuh, baru nampak, oh dia ni rupanya yang solat sebelah aku. Menunjukkan bahawa apa? Nabi selesai menunaikan solat subuh tadi, waktu sudah hampir-hampir cerah. Bukan nampak totally, tapi sudah bolehlah nampak, boleh kenal lah, boleh perasan lah dia ni siapa orang yang duduk di sebelah dia. Ini yang dimaksudkan hanya para sahabat ketika itu hanya boleh menceritakan kepada kita situasi keadaan ketika itu untuk kita di kemudian hari ini cuba bayangkan dan fahamkan apa sebenarnya yang berlaku pada ketika itu. Baik. Dia kata apabila Nabi selesai solat subuh, tengok orang sebelah, kita kenal. Kita toleh sebelah kanan kita kenal, oh dia ni. Kita toleh sebelah kiri, kita kenal siapa dia. Tadi masa menunaikan solat subuh, masa mula-mula menunaikan solat subuh ni, kita tak nampak siapa. Kerana pada waktu itu suasana masih lagi gelap. Maksudnya mereka ini solat subuh dalam keadaan gelap, lampu ada tapi cahayanya cukup sekadar untuk menerangkan tempat dan ruang solat kita sendiri sahaja. Cahaya lampu yang ada tu, kita bawa
pelita ke, hanya mampu untuk menerangi ruang dan tempat solat kita sahaja, sehingga kan kita tak nampak siapa di sebelah kita. Menunjukkan waktu mereka mula menunaikan solat subuh ni di awal waktu yang mana suasana masih lagi gelap. Baik, kalau kita nak fahamkan hal ni, cuba kita imbau peristiwa. Ingat tak cerita apabila Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika dia ditikam, ketika Sayyidina Umar mengimamkan solat subuh, dia ditikam semasa solat. Sahabat di belakang ketika itu tak tahu apa yang berlaku pada Umar. Mereka hanya kata subhanallah, subhanallah. Mereka ingat Sayyidina Umar lupa ke apa ke, kan? Jadi sebenarnya imam mereka, khalifah mereka pada ketika itu sudah ditikam, sehingga sukar untuk Umar untuk bergerak kepada pergerakan solat yang seterusnya. Baik. Sebab apa hal demikian? Kerana apa? Kerana lampu tak ada, cahaya yang ada tidak mencukupi, suasana gelap, tidak terang. Jadi kata Abi Barzah Al-Aslami, Nabi bila selesai solat subuh, selesai itu kami dah boleh kenal siapa yang duduk sebelah kami. Bukan nak kata betul-betul waktu tu dah cerah, matahari dah keluar, tak. Tapi maknanya dah terang lah, dah sedikit terang, sehingga kita boleh nampak lah yang sebelah kita, yang jauh daripada kita masih lagi tak nampak, sebab masih lagi suasana tu kelam-kelam. Hanya kita boleh kenal siapa yang duduk dekat dengan kita. Ini yang disebut hina ya'rifur rajulu jalisahu. Dia tahu siapa yang duduk sebelah dia. Maksudnya yang jauh sedikit daripada dia, belum beberapa nampak lagi. Tak kenal lagi siapa yang duduk jauh daripada kita. Kita hanya tahu siapa yang betul duduk sebelah kita sahaja. Baik. Kemudian kata Abi Barzah lagi, wa kana yaqra'u bis-sittina ilal mi'ah. Dan Nabi itu ketika solat subuh membaca daripada kadar 60 ayat kepada 100 ayat. Jadi inilah dia sifat solat Nabi SAW dalam solat subuh. Bukan baca wadduha, bukan baca qul huwallah, tak salah baca wadduha, tapi bukan sunnah Nabi. Sunnah Nabinya apa? Dalam solat subuh, baginda membaca ayat yang panjang dengan kadar 60 ayat hingga 100 ayat. Sah baca wadduha, kerana wadduha juga surah daripada Al-Quran. Tetapi kalau nak ikut sifat solatnya Nabi, sunnah Nabi dalam menunaikan solat subuh, baginda membaca ayat yang panjang. Kita kena faham juga sebenarnya hikmahnya, kenapa baginda ni bila solat subuh, mengimamkan solat subuh, baginda membaca ayat-ayat yang panjang. Jadi imam subuh ni, imam kena baca panjang sikit lah dalam solat subuh, selain daripada dia merupakan satu sunnah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Kita tahu orang yang pergi ke masjid ataupun ke surau untuk menunaikan solat subuh berjemaah ni, jiwa dia dalam keadaan memang nak menunaikan solat subuh sepenuhnya. Jiwa dia memang nak mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh imam dalam solat. Bayangkan dia bangun pukul 5 pagi, cuaca sejuk, mandi, bersiap-siap dengan pakaian yang elok, dengan memakai wangi-wangian, kemudian pergi ke masjid, menunggu masuknya waktu. Tiba-tiba bila imam mengimamkan solat, baca qul huwallah, baca wadduha, dia rasa apa? Alah, tak puasnya. Itu yang dia akan rasa. Sebab itu di sini kita lihat hikmahnya Nabi SAW bila mengimamkan solat subuh, baginda akan membaca ayat-ayat yang panjang, kerana baginda tahu orang yang datang ke masjid dengan membuat persiapan, bangun daripada tidur tengah sedap nyenyak tu, tiba-tiba sedar waktu subuh dah nak masuk, bersiap pergi ke masjid. Pastilah orang yang macam ini jiwanya sepenuhnya ingin menunaikan solat subuh tadi. Maka Nabi meraihkan orang-orang yang macam ini, dan Nabi membaca surah-surah ataupun ayat-ayat
agak panjang di dalam mengimamkan solat subuh. Jadi waktu subuh ni Nabi memanjangkan ataupun Nabi membaca ayat-ayat yang panjang. Baik. Dalam satu riwayat berkaitan dengan hal ini, Abdullah bin Mas'ud juga dia dalam kita menimbang nak baca panjang ke nak baca pendek. Pertama tadi kita sepatutnya dah boleh faham untuk meraihkan orang yang jiwanya pada waktu subuh memang datang ke masjid menunaikan solat subuh secara berjemaah, memang atas tujuan untuk mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh imam di dalam solat. Cuma ada ketika-ketikanya Nabi juga menegur para sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud. Pada satu solat Abdullah bin Mas'ud dia baca panjang sangat, tapi Nabi nasihatkan dia. Begitu juga dengan Sayyidina Muaz. Nabi juga nasihatkan Muaz kerana baca ayat yang terlalu panjang sehingga membebankan orang. Tapi Nabi dia suruh dalam solat subuh ni, kalau kita tengok hadis-hadis yang menceritakan tentang surah-surah yang dibaca oleh Nabi dalam solat subuh ni, Nabi membaca surah-surah yang disebut sebagai surah-surah Al-Mufassal minas suwar. Surah-surah Al-Mufassal ni sebahagian para ulama mengatakan bahawa dia bermula daripada surah Al-Haqqah hinggalah ke akhir Al-Quran. Surah Al-Mufassal ni dia sederhana panjang. Ada juga yang berpandangan surah Al-Mufassal ni bermula daripada suratul Hujurat. Suratul Hujurat sampai surah An-Nazi'at. Ini agak panjang sikit lah, tapi masih lagi dalam kategori surah yang mufassal. Ada juga yang berpandangan bahawa surah Al-Mufassal ini daripada Abasa hingga Ad-Duha. Ini mufassal yang agak ringan. Baik. Dalam mazhab Hanafi, mereka kata surah Al-Mufassal ni daripada Hujurat, daripada suratul Hujurat, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillah, surah tu, surah Hujurat, hingga akhir Al-Quran. Itu dalam mazhab Abu Hanifah. Yang pentingnya surah-surah yang Al-Mufassal ini tak jauh beza dari segi kedudukan mulanya di dalam Al-Quran di kalangan para ulama, sama ada dia bermula daripada surah Hujurat ataupun dia bermula daripada surah Qaf. Baik. Di sana ada satu riwayat. Dalam riwayat At-Tabrani, bila solat subuh, Nabi SAW baca surah Al-Haqqah, Mal-Haqqah, wa ma adraka Mal-Haqqah. Dan banyaklah lagi hadis-hadis lain yang menceritakan tentang surah-surah yang dibaca oleh Nabi pada waktu subuh. Baik. Ini surah-surah yang imam perlu baca, ataupun bukan perlulah, digalakkan untuk baca pada waktu pagi. Selalunya yang datang subuh ni, yang datang solat subuh di masjid ataupun di surau ni tuan-tuan, memang mereka yang datang untuk menunaikan solat. Maka raihkanlah mereka. Jadi kalau diorang datang dengan penuh persiapan, tiba-tiba kita baca 10 wallah je, rasa macam tak padan lah. Jadi bukan tak sah baca qul wallah, sah. Tapi dari segi pertama, dari segi sunnah, dan yang kedua dari segi meraihkan makmum yang datang tadi memang untuk menunaikan solat. Baik. Bila Nabi baca 60 ayat hingga 100 ayat, bila selesai solat sampai salam, didapati para sahabat yang solat bersama-sama dengan Nabi ini, bila mereka toleh sebelah mereka, kiri dan kanan mereka, mereka boleh kenal siapa yang duduk di sebelah mereka. Maknanya solat subuh Nabi ni lama. Solat subuh Nabi ni lama. Kenapa? Kerana dia bermula pada suasana yang masih gelap, tetapi bila sampai kepada memberi salam, pada ketika itu orang yang hadir berjemaah bersama dengan Nabi sudah boleh nampak
siapa yang duduk di sebelah mereka. Maknanya suasana sudah mula cerah sedikit. Jadi situ menunjukkan bahawa solat subuh Nabi ini lama. Baik. Jadi inilah juga perkara yang perlu diambil perhatian oleh para imam hari ini, dan ini merupakan satu perkara yang penting yang perlu difahami oleh imam dalam solat, dan inilah yang dikatakan oleh kita sebagai fiqh solat yang perlu ada pada para imam untuk mereka faham, terutama sekali untuk mereka memahami sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa indahuma min hadisin Jabir, dan di sisi mereka berdua, iaitu di sisi Bukhari dan Muslim, daripada hadis Jabir. Jabir ni siapa dia? Sahabat Nabi, iaitu Jabir bin Abdullah Al-Ansari, golongan Ansar. Dia dan bapanya kedua-duanya adalah sahabat. Kata Jabir, wal isya'u ahyanan yuqaddimuha wa ahyanan yuakhiruha. Nabi kadang-kadang menyegerakan solat isyak, kadang-kadang melewatkan. Idza ra'ahum ijtama'u ajjal. Apabila Nabi tengok orang ramai sudah berhimpun dalam masjid bersedia untuk solat, ajjal, Nabi akan segerakan solat isyak. Wa idza ra'ahum abta'u akhar. Apabila Nabi tengok mereka lambat, yakni masih ramai yang belum sampai untuk solat, maka baginda melewatkan isyak. Baik, ini berdasarkan kepada apa? Menunjukkan kepada keadaan jemaah ketika itu. Kalau imam tengok jemaah ramai dah bersedia untuk menaikkan solat, maka terus ditunaikan solat isyak tadi di awal waktunya. Kalau masih ramai lagi yang belum hadir atas apa jua sebab, hujan ke, jauh ke, maka imam boleh tunggu sekejap untuk melewatkan sedikit bagi menunaikan solat isyak tadi. Baik. Satu lagi yang saya suka ulang di sini, zaman dulu jam belum ada. Jadi Nabi sebut bila waktu isyak masuk, bila masuknya waktu isyak ni? Waktu isyak ni bermula apabila dalam hadis yang lepas disebut yaribus syafaq, apabila hilangnya cahaya merah di kaki langit. Baik, jadi apabila hilangnya cahaya merah di kaki langit, maka masuknya waktu isyak. Nabi bila masuk waktu isyak, kadang-kadang sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi, Nabi segerakan, dan kadang-kadang baginda lambatkan. Baik. Nabi itu siapa dalam hadis ni? Dalam konteks ni, Nabi itu imam lah, imam yang akan mengimamkan solat. Maknanya keputusan, ni kena dengar, maknanya keputusan untuk mencepatkan atau melewatkan solat, siapa yang buat keputusan tu? Yang membuat keputusan itu adalah imam. Kerana Nabi ketika itu adalah imam. Pertama, atas sifat dia Nabi lah. Kedua, atas sifat baginda yang akan mengimamkan solat itu. Jadi keputusan imam, sama ada nak menyegerakan atau nak menangguhkan, memulakan solat isyak tadi. Namun yang menjadi ukuran imam ataupun Nabi ketika itu ialah melihat kepada situasi jemaah. Kalau jemaahnya sudah ramai, maka baginda terus menunaikan solat isyak. Baik. Jadi para ulama ambil pengajaran, kefahaman daripada keadaan yang disebutkan dalam hadis ini. Beberapa perkara. Yang pertama, imam dia bertindak berdasarkan kepada keperluan dan situasi jemaah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi. Zaman sekarang ni, esok, kalau katakanlah esok hari kerja, orang nak pergi kerja pada waktu pagi, maka janganlah terlalu dilewatkan untuk memulakan solat isyak tu, walaupun kita melihat bahawa masih ramai lagi jemaah yang belum hadir. Jadi kita pandai-pandailah timbang, kerana kita kena fikir orang esok nak pergi kerja pada waktu pagi. Kalau kita melewatkan sangat waktu isyak tadi, menyebabkan orang akan lewat
untuk balik ke rumah, tidur dan berehat. Yang memungkinkan mereka ini akan lewat untuk bangun pada hari keesokannya. Tapi kalau esoknya itu hari cuti, malam minggu ataupun malam cuti umum, mungkinlah boleh dilewatkan sedikit menunaikan solat isyak tadi sekiranya ada keperluan. Kalau waktu zuhur, contohnya di Masjid Putra, waktu zuhur, hari bekerja, kebanyakan jemaah yang hadir zuhur tu adalah mereka yang bekerja di pejabat, terikat dengan waktu pejabat, bukan orang yang pencen dia datang masjid tu. Yang ramainya, bahkan yang ramai yang datang tu ialah mereka yang merupakan pekerja. Maka kita tetapkan waktu iqamah adalah 10 minit daripada waktu azan dilaungkan. Supaya apa? Supaya kita dapat beri masa kepada jemaah yang datang ni, daripada kalangan pekerja ni, masa untuk rehat, pergi makan, urus diri, dan mereka bolehlah masuk semula ke pejabat pada waktu yang telah ditetapkan. Inilah yang boleh kita fahami, yang boleh kita pelajari daripada hadis yang kita baca pada malam ini. Nabi pun macam tu, menentukan berdasarkan kepada keperluan. Ia adalah siasah. Inilah yang dikatakan siasah pengurusan dalam masjid. Pihak masjid, pihak urusan masjid mesti melihat hal ehwal keadaan makmum. Makmum macam mana keperluan mereka. Contoh lain, subuh. Isu baca panjang tadi kan. Adakah kita memang sentiasa disunahkan untuk membaca panjang kalau jadi imam dalam solat subuh? Kita tengok juga situasi. Kita tahu ramai, contohnya daripada kalangan makmum kita tu adalah mereka yang singgah untuk solat subuh, kemudian meneruskan perjalanan untuk pergi kerja ataupun untuk pergi ke destinasi lain selepas itu. Mereka hanya singgah untuk solat subuh di masjid kita. Jadi di kalangan makmum yang ramai itu adalah daripada kalangan golongan ini. Jadi tok imam tak payahlah baca panjang-panjang sampai 100 ayat. Ketika itu kalau tok imam baca wadduha rakaat pertama, rakaat kedua baca insyirah, ia lebih menepati sunnah Nabi SAW, iaitu pada sunnah Nabi yang meraihkan keperluan jemaah ataupun makmum. Tak boleh kita kata apalah engkau ni tak ikut sunnah Nabi bila jadi imam subuh, Nabi baca 60 hingga ke 100 ayat, ini baca wadduha insyirah je. Tak boleh kita kata pada imam yang demikian, yang baca ad-duha dan insyirah ni. Kerana hendaklah kita faham, bahkan imam itu faham bahawa situasi makmumnya yang ramai pada ketika itu adalah daripada kalangan mereka yang mengejar waktu. Maknanya ada tujuan lain yang perlu mereka kejar selepas itu. Baik. Hal ini juga dapat kita faham daripada hadis Nabi SAW yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, yang mana Nabi memerintahkan para imam ni tengok situasi jemaah yang ramai itu macam mana. Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Nabi kata faqala ya ayyuhan nas, wahai manusia, innakum munafirun, kamu ni membuatkan orang lari menjauh. Kamu ni imam-imam yang memberati makmum ni menyebabkan makmum ni akan lari menjauhi solat berjemaah. Daripada mereka ni hendak datang solat berjemaah, tapi oleh kerana kamu ni berat sangat dalam solat, baca panjang-panjang, menyebabkan mereka ini lari daripada solat jemaah. Nabi kata apa? Faman shalla bin nas falyukhaffif. Sesiapa yang mengimamkan solat manusia, solat jemaah, solat makmum, maka hendaklah dia meringankan solatnya. Dalam hadis yang lain, Nabi bila mendengar kanak-kanak menangis, Nabi falyukhaffif salatuhu, Nabi meringankan solatnya. Kenapa? Rahmatan li ummihi, kerana kesian dekat mak budak tadi. Ini rahmatnya Nabi SAW. Dan Nabi kata pada hadis tadi, fa inna fihim al-marid, kerana ada di kalangan makmum kamu itu orang yang uzur, sakit, orang tua, yang berdiri lama tak tahan dah, lutut pun bergetaran. Ada yang sakit, ada yang dhaif, ada yang zalhajah, ada di kalangan mereka yang ada keperluan lain selepas itu. Jadi imam kenalah melihat situasi sebegini.
Contoh lain, kalau kita pergi RNR, surau-surau RNR ni selalunya ruang dia sempit dan orang yang nak solat tu ramai. Jadi siapa yang jadi imam tak payah baca panjang-panjang lah, kerana kita tahu di luar sana masih ramai lagi yang menunggu giliran untuk mendapatkan ruang bagi mendirikan solat. Jadi ringkas-ringkas sahaja solat. Jangan lepas salam tu dengan Al-Fatihahnya, dengan La ilaha illallah 33 kalinya, ringkaskan saja lepas salam. Kalau nak baca doa pun bacalah doa yang ringkas, lepas tu bangun supaya orang lain boleh solat pula selepas tu. Okey. Okey, kita balik pada hadis lagi. Kalau kita lihat pada hadis ini, kita dapati para sahabat menggunakan cara nak menunjukkan tempoh masa solat dengan Nabi lamanya sehingga mereka boleh nampak dan kenal orang sebelah mereka. Kerana apa? Kerana inilah kaedah yang mereka ada dan begitulah realitinya pada zaman mereka. Samalah juga dalam kaedah untuk menentukan waktu solat semata-mata berdasarkan kepada pergerakan matahari timbul dan tenggelamnya. Kerana itu sahaja kaedah yang mereka ada. Sebagaimana Abu Barzah tadi, dia nak cerita lamanya solat subuh Nabi tu sehingga selesai kami dah boleh nampak orang sebelah kami. Kerana apa? Kerana pada ketika itu tidak ada jam, tidak ada minit, tidak ada saat. Cuma kita pada hari ini, berdasarkan realiti kita pula pada hari ini, kita sudah ada teknologi masa yang boleh dilihat daripada jam yang meliputi minit dan saat. Selain daripada kita juga masih lagi bersandarkan kepada pergerakan matahari tadi. Baik. Dan muslimin dan muslimat sekalian, kita pun tahu ada negara-negara yang, terutama sekali negara-negara 4 musim. Ada musim sejuk, ada musim panas. Kalau negara-negara yang ada 4 musim ni, waktu solat dia kadang-kadang amat berbeza dengan kita di negara-negara yang di garisan khatulistiwa ni. Contoh, saya dulu pernah duduk di Jordan. negara 4 musim, ada masa musim sejuk, ada masa musim panas. Kalau musim panas tu pukul 8, dekat-dekat pukul 8 baru maghrib. Pukul 9, setengah 9 suku isyak. Pukul 4 dah subuh. Maknanya apa? Malamnya pendek, siangnya panjang. Bayangkan pukul 4 subuh, pukul 5 matahari dah terbit. Matahari tenggelam pula pukul 8. Itu yang tempoh masa. Kalau bulan puasa musim panas tu letih sikit lah. Itu di Jordan. Kalau di UK lagi lama, lagi panjang siang dia. Jadi kaedah penentuan waktu solat ni berdasarkan kepada realiti tempat masing-masing. Baik. Kemudian dalam hadis Jabir ni, was-subhu kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalliha bighalas. Dan subuh itu Nabi solat ketika ghalas. Ghalas ni maksud dia apabila bercampur cahaya dan kegelapan waktu subuh. Apabila bercampur cahaya dan kegelapan waktu subuh, maknanya dah boleh nampak sikit sebab dah ada cahaya terang pada ketika itu. Dalam hadis Jabir ni dia nak sebut Nabi menunaikan solat subuh pada waktu gelap. Subuh masih gelap sehingga apa? Sehingga ghalas. Sehingga ghalas tu maksudnya sehingga sudah ada cahaya sedikit bercampur dengan kegelapan waktu subuh. Fa aqama al-fajru hina shaqqa al-fajr. Dalam hadis Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Musa pula, dia berkata fa aqama al-fajru hina shaqqa al-fajr wan nasu la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dha. Dan Nabi menunaikan solat fajar subuh apabila telah terbitnya fajar. Ketika itu manusia
hampir tidak kenal antara satu sama lain. Maknanya Nabi memulakan solat fajar itu manusia hampir tak kenal antara satu sama lain. Kenapa tak kenal? Kerana suasana ketika itu masih lagi gelap. Sehingga apa? Sehingga kan mereka bila dengar suara baru tahu, oh ini dia. Oh dia ni rupanya. Bila dah dengar suara orang tu baru dia kenal siapa. Tapi masih lagi tak nampak muka orang di sebelahnya. Kerana apa? Kerana masih lagi cahaya, masih lagi berada dalam suasana gelap waktu subuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ada beberapa pengajaran sebelum kita akhiri kuliah pada malam ini. Ada beberapa pengajaran yang perlu diberikan perhatian oleh kita semua, terutama sekali para imam. Yang pertama, istihbabu ta'jil salatil asar fi awwali waqtiha. Disunatkan menyegerakan solat asar pada awal waktunya, sebagaimana yang dapat difahami daripada hadis tadi. Kerana apa? Dalam hadis tadi, Abu Barzah menyebut para sahabat balik daripada menunaikan solat asar tadi, mereka yang rumah paling jauh di penghujung Madinah pun, matahari bila sampai rumah, matahari masih lagi cerah, masih lagi panas. Jadi menunjukkan bahawa solat asar itu dibuat pada awal waktunya dan dia adalah sunat. Yang kedua, istihbabu ta'khiri salatil isya hatta yazhaba ammatul lail. Disunatkan menangguhkan solat isyak, melewatkan solat isyak sehingga masuk keseluruhan waktu malam. Ini sunat tangguh ni berdasarkan kepada keperluan sebagaimana yang disebutkan tadi. Yang ketiga, taqdimu salatil isya fi awwali waqtiha iza ra'a ashabahu qad ijtama'u lis-salah. Apabila imam telah melihat orang ramai jemaah sudah berhimpun di dalam masjid untuk menunaikan solat. Yang seterusnya, karahatun naum qablaha. Makruh tidur sebelum menunaikan solat isyak. Yang keenam, karahatul hadis ba'daha. Makruh juga bersembang-sembang selepas menunaikan solat isyak. Untuk menjaga pelaksanaan solat subuh di dalam waktunya. Ini berdasarkan keperluan yang telah dibahaskan tadi. Seterusnya, istihbabu ta'jil salatus subuh. Disunatkan menyegerakan solat subuh di awal waktunya. Dan yang terakhir, istihbabu tatwilil qiraah fi salatil subuh. Disunatkan memanjangkan bacaan di dalam solat subuh bagi imam. Kalau kita solat sendirian pun sunat untuk kita membaca surah-surah, ayat-ayat yang panjang dalam solat subuh. Cuma bagi imam nak baca panjang atau pendek, tengok keadaan, situasi jemaah dan tengok lokasi masjid kita tu di mana. Kalau masjid kita tu ataupun surau kita tu merupakan surau tempat orang singgah, maka janganlah baca terlalu panjang. Seterusnya, istihbabu mura'ati halatil ma'mumin. Digalakkan, disunatkan bagi imam untuk memelihara, untuk menjaga ataupun untuk meraihkan keadaan makmum tadi, yang mana dalam hadis Bukhari yang saya sebutkan tadi, Nabi menyebutkan ada di kalangan makmum itu orang yang sudah uzur, orang yang lemah, orang yang ada hajat lain yang juga perlu disegerakan. Maka semua keadaan tadi hendaklah diraihkan oleh imam. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan hadis yang kita baca pada malam ini dapat menjadikan kita orang yang lebih faham tentang fiqh solat, tentang fiqh solat, pelaksanaan solat, terutama sekali bagi mereka yang menjadi imam di dalam solat, yang mana bagaimana mereka nak mengimamkan solat, bagaimana mereka nak menentukan banyak mana ayat nak dibaca, dengan melihat kepada keadaan-keadaan makmum. Mudah-mudahan bila kita mengimamkan solat itu, orang di belakang, terutama sekali kalau ada di kalangan makmum itu mereka yang faham agama, dia tahulah imam ini juga seorang yang faqih.
Baik, jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, sekadar itu sahaja yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu wa tubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.